Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ibn Abi Nu'min radhiyallahu anhu qala Kuntu syahidan li Ibn Umar wa sa'alahu rajulun an damil ba'un faqala mimman anta faqala min ahli al-Iraq qala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'un wa qad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma rayhanataya minad dunya atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Abi Nu'min radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Nu'min ini dia bukan sahabat, dia tabi'in. Nama dia Abdurrahman bin Abu Nu'min. Nama dia tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi, dia dan jumpa sahabat Nabi. Kata Ibnu Abi Nu'min, dia kata kuntu syahidan li Ibn Umar. Dia kata aku menjadi saksi kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Wa sa'alahu rajulun an damil ba'un. Aku menjadi saksi pada satu hari anak Sayyidina Umar Al-Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia ditanya oleh satu orang laki-laki tentang hukum darah nyamuk. Darah nyamuk, kalau kena baju, apa hukum dia? Adakah darah nyamuk yang kena baju itu najis, yang tak boleh kita pakai semayang? Ataupun darah nyamuk itu tidak dianggap najis, ataupun darah nyamuk itu najis yang dimaafkan? Cerita pasal darah nyamuk ni sahaja pun jadi satu cerita. So kata Ibnu Abi Nu'min, dia kata satu hari satu laki-laki mai jumpa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Lalu dia tanya kepada Ibnu Umar, kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini tentang hukum, apa hukum darah nyamuk bila kena baju. Faqala, kata Ibnu Umar, mimman anta? Dia tak jawab soalan tu, dia tanya pula satu soalan kepada laki-laki yang tanya ni.
Ibnu Umar tanya laki-laki yang tanya dia tentang hukum darah nyamuk ni. Ibnu Umar kata, mimman anta? Dia kata, hang mai mana? Kamu ni orang mana? Kamu mai dari mana? Faqala, jawab laki-laki ni, dia kata, min ahli al-Iraq. Dia kata, saya orang Iraq. Saya bukan orang Madinah, saya bukan orang Makkah. Saya min ahli al-Iraq. Saya orang Iraq. Qala, kata Ibnu Umar, unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'ud wa qad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ataupun anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini, orang tu tanya dia soalan tentang hukum darah nyamuk. Dia tak jawab. Dia tanya balik, hang mai mana? Bila kau ni kata saya mai daripada Iraq, Ibnu Umar beralih ke orang lain. Dia beralih ke orang lain, dia kata, unzuru ila haza. Cuba hampa tengok dia ni. Yas'aluni an damil ba'ud. Punya jauh dia mai. Dia mai daripada Iraq, dia mai jumpa aku nak tanya tentang hukum darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang Iraq bertanggungjawab menumpahkan darah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa cucu Nabi yang kena bunuh di situ? Sayyidina Husain radhiyallahu an. Dia mati di mana? Di Karbala. Karbala hari ini dalam Iran. Dulu Iran, Iraq ni sekali lah. Nabi kata Ibnu Umar, cuba hampa tengok dia ni, mai punya jauh nak tanya aku tentang hukum darah nyamuk. Tapi darah cucu Nabi dibunuh oleh orang Iraq. Dia kata. Wasami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanataya minad dunya. Kata Ibnu Umar, sedangkan aku, dia kata, dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata huma, ni dua orang ni. Siapa dia? Hasan dengan Husain. Dua-dua cucu Nabi ini, Nabi kata huma raihanataya minad dunya. Kedua-dua ini adalah cucu keturunan kebanggaan aku di dunia ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia nak beritahu apa? Dia nak beritahu darah cucu Nabi yang Nabi cukup sayang. Oh, Nabi sayang cucu dia. Nabi tengah khutbah, cucu duk main luar masjid noh, jatuh, rebah. Nabi turun daripada mimbar, pergi angkat cucu dia, mai balik sambung khutbah dia. Sayang Nabi ke cucu ni macam tu. Nabi SAW semayang jadi imam kepada sahabat-sahabat. Tiba-tiba sujud Nabi lama. Sehingga kan di kalangan sahabat yang semayang ni ingat macam-macam. Ada yang ingat kata wahyu turun kot, Nabi sujud lama sangat. Ada yang ingat kata Nabi ni apa-apa jadi ke dia ke, pengsan ke apa ke. Rupa-rupanya masa Nabi sujud, cucu mai rabat naik atas belakang. Nabi tak keh mereka, Nabi tak tolak mereka, Nabi tunggu sampai cucu ni turun daripada belakang dia, baru Nabi bangkit daripada sujud. Sayang Nabi SAW pada cucu. Tiba-tiba cucu kesayangan Nabi ini dibunuh di Karbala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis tu tuan-tuan dapat kita ambil pengajaran. Yang pertama, orang Islam mesti pandai bezakan di antara yang penting dengan yang lebih penting. Kita orang Islam ni kena cerdik, kena pandai, kena boleh beza, kena reti nak differentiate di antara yang important dengan benda yang very important.
Kalau dalam hadis tadi cerita darah nyamuk dengan darah cucu Nabi. Patut hang mai daripada Iraq ni mai jumpa aku, kata Ibnu Umar, mai tanya aku, mai bincang dengan aku tentang isu darah cucu Nabi yang ditumpahkan. Hang mai punya jauh nak tanya pasal darah nyamuk kena baju. Pengajaran yang kedua, ada di kalangan kita ni kerana tak boleh nak beza di antara yang penting dengan yang lebih penting. Maka kadang-kadang kita habis masa, kita bergaduh berkelahi. Kerana subuh nak baca kunut kadang-kadang. Bertengkar ni tentang masalah subuh nak kena baca kunut kadang-kadang. Bertengkar. Yang baca kemukakan hadis dia, yang tak mau baca kemukakan hadis dia. Bertengkar, putus hubungan sesama Islam. Tengok-tengok hak duk bertengkar ni, anak tak bangkit sembahyang subuh, umur 25, anak jantan umur 25 di rumah tak bangkit subuh. Dia tak gaduh, dia main duk gaduh pasal kunut nak baca ke tak baca. Contoh, orang yang tak tahu beza di antara yang penting dengan yang lebih penting. Duk bertengkar tentang masalah tahiyat, nak gerak masa asyhadu an la ilaha illallah ke, ataupun sepanjang masa nak gerak ke. Duk bertengkar yang tu. Anak perempuan umur 17 pergi sekolah tak pakai tudung. Makna tak boleh nak beza di antara hak penting. Bukan tak penting. Kita perlu memahami tiap-tiap ibadah kita dari nas. Kita perlu faham. Tapi jangan sampai kerana hak penting tu, hak lebih penting kita abaikan. Pengajaran yang ketiga, Nabi SAW satu orang family man. Nabi SAW seorang family man. Nabi sangat sayang kepada family dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ada 7 anak. Nabi ada 7 orang anak. Laki-laki 3, semua mati kecil. Perempuan 4. Anak Nabi laki-laki 3, 2 daripada Khadijah, seorang daripada perempuan hamba, iaitu Maryah Al-Qibtiyah. Anak perempuan Nabi 4, keempat-empat anak daripada Khadijah radhiyallahu anha. Cucu Nabi ada 7. 4 cucu laki-laki, 3 cucu perempuan. Saja kita kena tahu benda ni pasal ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di dalam hadis yang terkenal dengan nama hadis Thaqalain. Hadis Thaqalain maksudnya hadis yang menceritakan tentang 2 benda berat. Nabi SAW cerita, aku mati, aku tinggal dekat hampa 2 benda. Yang pertama Quran, dan yang kedua ahlu baiti dalam satu riwayat. Apa dia? Keluarga aku. Maknanya bagi Nabi SAW, keluarga ini sangat penting. Anak laki-laki Nabi SAW mati kecil. Pengajaran kepada manusia hari ini, kalau sekiranya ditakdirkan Allah, ada di kalangan kita ni yang anak mati kecil, jangan kecewa sampai marah-marah Allah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW manusia kesayangan Allah. Ditakdirkan anak laki-laki 3 orang mati kecil semua.
Kalau kepada Nabi SAW Allah boleh takdir begitu, siapalah kita? Nabi SAW sabar. Sayangnya Nabi kepada anak laki-laki dia yang bernama Ibrahim ini, anak Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Sayang Nabi ini kerana lahir Ibrahim, daripada hari lahir dia Nabi kata, aku namakan anak ini dengan nama bapa aku, Ibrahim. Nama siapa? Nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dianggap bapa Nabi. Daripada lahir dia tak sihat. Ibrahim ini dihantar kepada satu orang yang bernama Ummu Saif, isteri kepada Abu Saif, seorang pandai besi. Raja duk katok besi, duk canai besi. Isteri dia dipilih oleh Nabi untuk dijadikan mak susu, menjaga Ibrahim, anak kesayangan Nabi. Nabi ulang pi ziarah hari-hari. Nabi pi, Nabi ambil, Nabi dukung, Nabi pangku anak ni, air mata Nabi mengalir. Sayang Nabi kepada anak ni. Nabi punya dekat dengan Allah. Nabi minta kepada Allah supaya anak ni disihatkan. Allah takdirkan anak itu mati. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau perkenan doa Nabi, tapi Allah nak bagi pengajaran kepada umat ni, bahawa kalau Allah takdirkan benda yang macam tu, bukan makna Allah tak sayang kita, bukan makna Allah tak suka kita. Kerana Allah sayang kita, maka dia takdirkan benda tu, sabab kita diganjarkan dengan satu ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. So anak laki-laki Nabi ada 3. Satu nama dia Qasim. Itu sebab Nabi dipanggil Abul Qasim. Anak laki-laki Nabi nama Qasim. Yang kedua, anak laki-laki Nabi ni ada 3 nama mengikut ulama hadis. Ada kata nama dia Abdullah, ada kata nama dia Tayyib, ada kata nama dia Tahir. Di sisi ulama hadis, 3-3 tu seorang ya. Abdullah pun dia tu, Tayyib pun dia tu, Tahir pun dia tu. Dua-dua ni anak dengan Khadijah. Dan seorang lagi Ibrahim, anak Nabi SAW dengan Maria Al-Qibtiyah, satu hamba perempuan yang dihadiahkan oleh Gubernur Mesir kepada Nabi SAW. Dengan dia Nabi dapat seorang anak, diberi nama Ibrahim. Hari mati Ibrahim ini gerhana matahari. Ruyuh rendah orang mengatakan gerhana ini berlaku kerana mati Ibrahim. Nabi perbetul balik. Nabi kata no, gerhana tidak berlaku kerana lahir ataupun kerana mati sesiapa, tetapi gerhana berlaku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk kebesaran dia. Anak perempuan Nabi SAW hak sulung, nama dia Zainab. Zainab kemudiannya menikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Anak Nabi yang kedua nama dia Ruqayyah. Ruqayyah kahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Anak Nabi yang ketiga nama dia Fatimah. Ini anak Nabi cukup sayang. Fatimah kahwin dengan Ali bin Abi Talib. Anak Nabi yang keempat nama dia Ummu Kalthum, juga kahwin dengan Uthman bin Affan selepas wafatnya Ruqayyah. Di antara 4 anak Nabi ini, Zainab, anak Nabi SAW yang bernama Zainab ini kahwin dengan Abu Al-As. Masa Zainab kahwin dengan Abu Al-As, Abu Al-As belum masuk Islam. Kahwin di Mekah tu. Nabi SAW berkenan dekat Abu Al-As ni. Nabi berkenan dekat dia pasal apa? Pasal dia anak saudara Khadijah. Kahwin adik-beradik.
Isteri Nabi nama Khadijah. Menantu Nabi ni Abu Al-As bin Ar-Rabi', dia anak benakan Khadijah. Nabi berkenan dekat Abu Al-As ni pasal apa? Pasal Abu Al-As ni daripada kecil, orang panggil dia Al-Amin. Macam mana orang panggil Nabi masa Nabi kecil. Pasal Abu Al-As yang menjadi menantu Nabi kahwin dengan Zainab ini, Abu Al-As ni pada kecil satu orang yang amanah, satu orang yang jujur, satu orang yang pemurah, satu orang yang generous. Abu Al-As ni daripada kecil mempunyai ciri-ciri, mempunyai sifat-sifat baik pada dia. Nabi berkenan. Satu orang usahawan, ahli perniagaan yang cukup berjaya, mempunyai rangkaian perniagaan. Ni Abu Al-As yang jadi menantu Nabi, yang kahwin dengan anak Nabi yang bernama Zainab ini. Nabi sangat terkesan dengan dia. Pasal apa? Ketika Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kena boykot dengan orang kafir Quraisy. Pada masa itu Abu Al-As dia tak peduli kepada amaran yang diberikan oleh kafir Quraisy, dia tetap supply makanan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang Nabi ada dalam tu. Walaupun Abu Jahal bagi amaran, walaupun Abu Lahab bagi amaran, walaupun Abu Sufyan bagi amaran, walaupun pembesar-pembesar Quraisy bagi amaran, jangan siapa bagi bantuan kepada mereka yang kena boykot ni, Abu Al-As tak peduli. Dia bawa makanan di depan orang semua, dia pergi hantar kepada mereka yang kena boykot, termasuk Nabi SAW. Punya bagusnya dia ni, tapi tak masuk Islam. Itu nak habang apa tuan-tuan? Mahal Islam ni. Sebahagian orang begitu punya baik, Allah tak buka hati dia bagi terima Islam. Kita ni, kita tahulah kita ni baik tak baik, Allah bagi Islam dekat kita. Betapa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berlaku perang Badar, Abu Al-As kena tawan dengan tentera Islam. Dia bukan sahaja tidak masuk Islam, dia menantu Nabi, menikah dengan Zainab, tetapi tidak masuk Islam. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tak ikut hijrah. Dia kekal dengan kafir dia. Dia duduk dengan anak Nabi Zainab di Mekah. Nabi hijrah, mereka tetap duduk di Mekah. Bila berlaku perang Badar, perang yang pertama dalam Islam, Abu Al-As bukan sahaja dia tidak masuk Islam, walaupun dia menantu Nabi, dia memihak kepada kafir Quraisy, mai serang Nabi di Madinah. Oh, pening tuan-tuan. Tu nak habaq kata hidayah Allah, nak buka hati ni bukan senang. So tuan-tuan, kadang-kadang orang hantar SMS mai kat kita apa semua, kita balas balik, kita doa kat dia. Orang Arab dia di antara doa popular dia kata apa? Dia jawab tu, Allah yaftah alaik. Allah yaftah alaik. Maksudnya Allah buka hati hang. Allah buka pintu hati hang untuk lebih menerima hidayah Allah dan Islam. Itu doa Allah yaftah alaik. Dia menantu Nabi, dia menikah dengan anak Nabi, dia bantu Nabi, dia tolong Nabi, dia mengambil risiko untuk nak menolong dan membantu Nabi. Tiba-tiba sampai satu masa dia pergi serang Nabi di Madinah, dia kena tawan di dalam perang Badar. Ni yang kata menantu Nabi, suami kepada Zainab yang nama Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni, kena tawan. Nabi SAW keluar mai tengok tawanan perang Badar ni. Nabi tengok dalam ramai-ramai seorang menantu dia yang berjasa dekat dia. Nabi tengok. Kemudian Nabi kata, baik, siapa yang nak bebas daripada tawanan ini, bayar sejumlah duit, bayar tebusan, dan hampa akan dibebaskan. Bagi tahu dekat orang wakil balik pergi ke Mekah, bagi tahu dekat orang Mekah yang adik-beradik kena tawan ni, kalau hampa nak bebaskan adik-beradik hampa yang kena tawan ni, bayar sejumlah duit. Anak Nabi SAW yang kata Zainab tadi ni,
bila dengar kata salah seorang yang kena cawan ni suami dia, Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Dia tak ada apa nak bagi. Dia ambil kalung yang Khadijah mak dia hadiah ke dia hari dia kahwin dengan Abu Al-As. Kalung tu dia bagi, kirim pi untuk tebus laki dia. Bila kalung tu sampai di sana, sampai di depan Nabi, Nabi tengok kalung tu air mata darah. Pasal apa? Mengingatkan Nabi kepada Khadijah. Nabi tengok ni kalung Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab masa hari kahwin dia, tiba-tiba mai balik depan Nabi untuk nak tebus menantu dia. Nabi SAW kata apa? Nabi pergi berdiri di depan tentera-tentera yang duk jaga tawanan ni. Nabi kata, kalau sekiranya hampa nak buat baik, kalau sekiranya hampa, aku tak arah, aku tak suruh. Nabi kata, tapi kalau sekiranya hampa ingat nak buat baik, hampa nak bebaskan Abu Al-As bin Ar-Rabi' dan hampa nak mengembalikan kalung ini kepada isteri dia, aku sangat berbesar hati. Nabi kata-kata lagu tu, sahabat tak cakap banyak, terus lepas hampir balik. Nabi tak suruh, Nabi tak misuse kuasa dia, Nabi tak abuse apa yang ada dekat dia. Nabi minta tolong, walaupun Nabi boleh kata lepas, Nabi tak kata. Nabi kata, kalau sekiranya hampa ada ingat nak buat baik, hampa nak bebaskan dia dan hampa nak bagi balik kalung tu kepada tuan punya dia, anak Nabi. Nabi kata, aku sangat berbesar hati. Mereka pun tak boleh tahan, terus lepas dia. Nabi kata, nanti saat dengan satu syarat. Nabi kata, hang hantar isteri hang balik mai dekat aku. Dia pun okey. Abu Al-As bin Ar-Rabi' dia pun okey. Dia balik pergi ke Madinah, kalung tu ada tangan dia, dia bagi balik dekat Zainab. Dia kata, Zainab, aku sudah janji dengan bapa hang, hang balik dekat bapa hang. Diiring Zainab ni balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dia nak hijrah Mekah ke Madinah, nak pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang dikandung keguguran. Itu sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, hiya afdalu banati usibat fiyya. Nabi kata, Zainab ini adalah afdalu banati, anak perempuan yang paling afdal di kalangan anak-anak aku. Usibat fiyya, dia ditimpa cukup banyak musibah kerana aku. Nabi kata, Nabi rasa guilty, Nabi rasa bersalah anak dia terpaksa menanggung kesusahan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah tahun 6 Hijrah barulah Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati Abu Al-As untuk memeluk Islam. Tahun 6 Hijrah, Nabi hijrah 6 tahun dah, baru Allah buka hati dia untuk dia nak terima Islam. Dia pergi ke Madinah, sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia declare dia nak masuk Islam. Nabi terima dan Nabi kembalikan dia kepada isteri dan anak-anak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Zainab, anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia wafat tahun 8 Hijrah. Laki dia mai tahun 6 Hijrah, 2 tahun kemudian, dan duduk 2 tahun dengan laki dia, dia pun meninggal dunia. Dia mati muda. Sebelum bapa dia mati dulu. Dan suami dia yang kata Abu Al-As bin Ar-Rabi' yang masa kafirnya kuat menolong Islam, tahun 6 Hijrah baru masuk Islam. Dia ni dalam perang Yamamah tahun 12 Hijrah, dia syahid di dalam perang Yamamah. Tuan-tuan, kalau kita baca cerita tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat touching. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan laluan hidup Nabi sangat menyentuh. Kalau kita baca dan kita ambil faham, di situ baru kita boleh letak diri kita ni di mana dalam Islam ni. Nabi dan keluarga yang duduk di keliling dia dan sahabat-sahabat yang hari-hari duk fikir
macam mana nak jaga dia, nak jaga Nabi SAW. Susah mereka ni macam mana. Macam kita pernah cerita tentang satu orang kafir sampai mati kafir. Nama dia Mut'im bin Adi. Lebih kurang kes dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi', menantu Nabi. Lebih kurang kes. Cuma Abu Al-As bin Ar-Rabi' masuk Islam dan dapat mati syahid. Tapi Syekh ni yang kata Mut'im bin Adi sampai mati tidak Islam. Tapi dia ni jasa dia kepada Nabi SAW. Bila jasa dia kepada Nabi SAW, apabila Nabi SAW dan juga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kena boykot, dia antara pemimpin Arab Quraisy yang mendesak supaya boykot itu dihentikan. Orang marah dekat dia pasal dia suruh stop boykot tu. Dia tak peduli, dia suruh stop. Pasal apa? Pasal dalam hati dia ada sayang kepada Nabi. Dia tahu Muhammad ni bagus, dia tahu Muhammad ni orang baik, dia tahu Muhammad ni sangat jujur, sangat amanah, cuma hati tak terbuka untuk Islam. Oh tuan-tuan, mahal ni Islam ni. Bila Nabi hijrah, bila Nabi SAW keluar daripada Makkah pergi ke Taif, Nabi kena punggai dengan ketua batu. Nabi nak balik semula ke Makkah, kafir musyrikin Makkah tak bagi masuk. Tak bagi masuk. Pasal apa? Bila Nabi keluar tu depa lega. Bagi depa cerita gangguan Muhammad terhadap hidup depa sudah berakhir apabila Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Taif. Bagi depa, ang keluar jangan duk masuk dah. Tiba-tiba Nabi pergi sana, Nabi nak balik ke Mekah, depa tahan di border, tak bagi Nabi masuk. Mut'im bin Adi lagi sekali, dia pakai baju perang, dia bawa senjata dengan anak-anak dia sekali. Anak dia Jubair bin Mut'im, salah seorang periwayat hadis yang cukup hebat. Masa tu anak dia pun belum Islam lagi. Dia dengan anak-anak dia pakai baju perang macam orang nak pergi perang. Dia pergi berdiri di tepi Kaabah, di depan semua orang-orang besar Quraisy. Dia bagi tahu, dia kata, aku menjadi guarantor kepada Muhammad. Saat lagi Muhammad akan masuk ke Mekah, aku menjadi penjamin dia. Siapa sentuh Muhammad bermakna dia sentuh aku. Tuan-tuan, tapi tak Islam. Tapi tak Islam. Hidayah Allah tu tak dapat. Tapi sayang kepada Nabi tu ada. Dia hantar orang dia pergi ambil Nabi di Taif, bawa mai. Nabi masuk di border, masuk diiringi oleh orang dia. Bila Nabi sampai di Mekah, dia suruh Nabi tawaf Kaabah, dia ikut belakang. Kafir musyrikin Makkah tengok juga terbelalak, apa sudah jadi dengan Mut'im. Abu Sufyan yang pada masa itu belum masuk Islam pergi dekat dia. Dia kata, wahai Mut'im, adakah kamu sudah meninggalkan agama nenek moyang kita? Adakah kamu sudah ikut agama Muhammad? Jawab Mut'im bin Adi, dia kata, no, aku masih dengan agama kita, tetapi aku mempertahankan dia. Tuan-tuan, ada dalam dunia ni Islam dikuatkan oleh orang jahat. Dia tak Islam, dia jahat, tapi dia mempunyai hati untuk Islam. Bila berlaku perang Badar, tawanan perang Badar duk ada di depan Nabi. Nabi SAW kata, "Lau kana al-Mut'im ibnu Adi hayyan summa kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu." Nabi SAW kata, kalaulah sekiranya Al-Mut'im bin Adi ni masih hidup, dia dah mati dah beberapa bulan awal. Sebelum perang Badar dia sudah mati beberapa bulan awal. Nabi SAW kata, kalaulah sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup hari ini, summa kallamani, lepas itu dia mai jumpa aku, dia bercakap sesuatu kepada aku, suruh aku bebaskan haula'in natna, ni bangkai-bangkai ni. Nabi panggil bangkai kepada
kafir yang ditawan dalam perang Badar. Nabi kata kalau Mut'im bin Adi mai jumpa aku, dia bercakap dekat aku sesuatu, suruh aku bebaskan bangkai ni semua. Dia kata la taraktuhum lahu, pasti aku akan serah kepada dia untuk buat keputusan. Kalau dia suruh bebas, aku akan bebas. Nabi satu orang manusia yang sangat ingat jasa kebaikan yang orang buat dekat dia, walaupun orang itu kafir. Tetapi oleh kerana kebaikan dia buat kepada Nabi, Nabi ingat kebaikan itu. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Panjangnya itu tak habis kita. Kitab kita nanti tak baca. Baik tuan-tuan, kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 211. Muka surat 211 bawah sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Wahai segala orang yang beriman, hendaklah ada kamu itu mendiri akan segala hukum Allah kerana Allah semata-mata. Itu dia. Ayat ni dengar simple tapi makan dalam. Takut. Tuhan kata apa? Tuhan kata wahai orang yang beriman, hendaklah kamu buat kerja Islam ini ikhlas kerana Allah. Tuan, saya dah bagi tahu bulan lepas hadis riwayat Muslim. Satu orang laki-laki daripada penduduk negeri Syam. Dia ni mai berdiri di depan Abu Hurairah. Kemudian dia kata, ayyuha syekh, hadisna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang laki-laki, dia ni penduduk negeri Syam, daripada belah Syria. Dia mai jumpa Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata dekat Abu Hurairah, ayyuha syekh, dia kata tuan syekh, hadisna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita mai dekat kami ni satu hadis yang hang pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini budaya dalam kalangan para sahabat Nabi. Ini budaya apa? Budaya ilmu. Jumpa orang yang rasanya knowledgeable, jumpa orang yang rasanya berilmu, berpengetahuan, dia akan tanya tentang ilmu. Ini budaya di kalangan para sahabat Nabi. Jumpa dia tanya, cerita mai apa yang hang pernah dengar daripada Nabi. Cerita mai apa yang hang pernah dengar daripada Nabi. Ini budaya. Mai daripada negeri Syam, jumpa Abu Hurairah, dia kata wahai syekh, cerita mai apa yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Hurairah, na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, okey, aku nak cerita satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang di antara orang yang awal-awal dihisab oleh Allah di mahsyar esok adalah orang yang katanya mati syahid. Nabi beritahu, di antara orang ramai, tuan-tuan, ramai di mahsyar esok, ramai. Siapa dulu dipanggil untuk hisab itu sudah dikira nikmat. Duduk dalam keadaan zahmah, dalam keadaan bersesak-sesak, kaki duduk berdiri atas kaki orang, matahari sejengkal atas kepala, air peluh nak menenggelamkan orang. Dalam keadaan macam tu, siapa boleh keluar daripada suasana itu untuk pergi hisab, itu sudah kira cukup baik. Maka siapa yang dipanggil untuk dihisab itu dah lega dah. Lega apa siapa? Dia boleh keluar daripada zon yang tertekan ni. Nabi kata ada manusia yang dipanggil di antara kalangan yang awal-awal dipanggil untuk dihisab di depan Allah adalah orang yang katanya mati syahid. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
mai depan Allah, diperlihatkan kepada dia nikmat yang bakal diperolehinya, dinampakkan kepada dia syurga, duk nampak. Macam mana yang kita wajib beriman, tuan-tuan? Adik-beradik kita, kawan rakan kita, jiran tetangga kita yang dah mati, yang dah masuk dalam kubur ni, kubur ada tu, ada kubur yang Allah jadikan raudhah min riyadil jinan. Ada di kalangan hadut dalam kubur tu, kubur depa la ni pun dah dijadikan taman syurga. Dan wal iazu billah, minta jauh, ada di kalangan mereka yang duduk di dalam kubur itu hari ni kubur depa dah jadi hufrah min huffarin niran, dah jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Masuk tu dah tahu dah dia punya ending dia macam mana. Maka disebut oleh Nabi SAW, manusia yang dipanggil untuk dihisab di depan Allah yang katanya mati syahid, sebelum ditanya dia ni, dinampakkan kepada dia yang kata nikmat ni, nampak. Qala Allah, fama amilta fiha, baru soalan. Tuhan tanya dia, baik, now ceritakan apa yang hang buat masa di atas dunia dulu. Qal, jawab orang ni, qataltu fika. Dia kata, ya Allah, kami berjuang pada jalan Engkau. Dia mengaku, kata dia di atas dunia dulu dia berjuang pada jalan Allah. Macam geng Sulu ni, dia isytiharkan apa yang dia buat tu jihad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jihad maknanya apa? Mati syahid. Pada sangkanya dia mati syahid. Orang yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala awal di padang mahsyar ni, dia bagi tahu dekat Tuhan, dia kata, aku di atas dunia dulu qataltu fika, aku berjuang pada jalan Engkau, hatta ustushhidtu, sehinggalah aku mati syahid. Dia mengaku benda tu di depan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, kazabta. Tuhan kata kamu dusta. Tuhan kata kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Tuhan kata sebenarnya hang berjuang kerana nak orang kata hang berani. Tuan-tuan, majin, garisan di antara ikhlas dengan bangga diri ni sangat halus. Sangat halus, satu garisan yang sangat halus. Kadang-kadang kita tak sedang, kita duk ingat kot kita berjuang, rupa-rupanya dak, kita duduk balik sana garisan. Dia ni kata di depan Allah Subhanahu wa taala, qataltu fika, aku berjuang kerana-Mu ya Allah. Tuhan kata, dah, hang dulu berjuang kerana nak orang kata hang ni jari, hang ni berani. Faqad qila, Tuhan kata, dan betul, semua orang di atas dunia kata hang berani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat pi pegang dia, diseret dia di atas muka dia. Oi tuan-tuan, kalau tak pegang dia bawa keluar tak apa. Hadis sebut perkataan apa? Fasuhiba ala wajhihi. Suhiba ni maksudnya pull out. Fasuhiba ala wajhi, maka ditarik dia ni keluar di atas mukanya, maknanya hilang. Hatta ulqiya finnar, dicampakkan ke neraka. Dibawa orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma, dia ni di atas dunia ulama. Di atas dunia ni ta'allamal ilma, dia belajar ilmu, dia mengajarkan ilmu. Dia di atas dunia ni orang kenal dia kata ulama. Dia ni di atas dunia dia anggap sebagai tempat reference, tempat rujuk orang semua. Wa 'allamahu wa qara al-Quran. Dia ni semasa di atas dunia dulu
dia belajar ilmu, wa 'allamahu, dia mengajar pula ilmu, wa qara al-Quran, satu orang yang kerja baca Quran hari-hari. Fa utiya bihi, wa mai depan Tuhan. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, ditunjukkan kepada dia, kalaulah betul hang ni dulu ulama ikhlas dan sebagainya, dinampakkan tempat nikmat syurga kepada dia. Qala Allah, Tuhan kata, fama amilta fiha, Tuhan kata atas dunia dulu apa yang hang buat? Dia kata, ta'allamtul ilma, aku belajar ilmu, wa 'allamtuh, dan aku ajar orang pula ilmu yang aku ada, wa qara'tu fikal Quran, dan aku baca Quran hari-hari keranamu ya Allah. Qala Allah, kazabta, Tuhan kata hang bohong. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim, tapi betul hang belajar ilmu, tapi yang hang nak sebenarnya apa dia? Semua masyarakat kata hang orang alim. Itu yang hang nak sebenarnya. Dia mengaji, pergi jadi satu orang yang berilmu, jadi figure dalam masyarakat, tapi sebenarnya yang dok ada dalam hati hang syok, orang dok kata hang satu orang yang alim. Wa qara'tal Quran liyuqal huwa qari, betul hang baca Quran hari-hari, tapi tujuan hang sebenarnya apa dia? Supaya orang kata hang qari. Semua orang duk tunggu, malam ni dia jadi imam cantik. Hang syok benda tu. Hang gila kepada puji-pujian. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha mengetahui. Kemudian diperintahkan kepada dia ni diseret di atas muka dia, dicampak ke neraka. Wal ayazu billah. Di bawah amai orang yang ketiga, wa rajulun wassa'a, satu orang laki-laki yang diluaskan rezekinya, orang kaya. Atas dunia kaya, duit ringgit banyak, hidup senang. Wa a'tahu min asnafil mal kullih, bahkan kaya dia ni sampai ke tahap apa dia? Dia pernah bagi duit dia habis untuk tujuan kebajikan. Habis. Bawa mai depan Allah, ditunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang dia dapat kalau dia ikhlas betul di dalam infak, dalam membelanjakan harta pada jalan Allah. Tunjuk kalau hang ikhlas betul, ini tempat hang, ini syurga dan sebagainya. Allah tanya dia, apa hang buat di atas dunia dulu? Dia kata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Dia kata, ya Allah, apa juga yang Allah rezekikan kepada aku atas dunia, aku belanja habis untuk jalan Allah, aku tak tinggal apa untuk aku. Aku buat tu kerana ikhlas, semata-mata ikhlas kerana-Mu ya Allah. Tuhan kata, kazabta, hang bohong. Sebenarnya hang buat macam tu liyuqal huwa jawadun, hang buat tu kerana hang nak orang kata hang ni jawad, generous, pemurah. Faqad qila, atas dunia sebut nama hang, semua orang buat ibu jari naik. Oh betul, dia ni memang pemurah betul. Mana nak cari orang macam ni punya pemurah. Diseret di atas muka, dicampak ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takut benda ni. Masing-masing kita ni, masing-masing cerita, masing-masing kena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab garis pemisah di antara ikhlas dengan hak satu lagi ni sangat halus. Sangat halus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Hendaklah kita buat apa pun kerana Allah semata-mata. Jangan kerana nafsu. Hal saksi dengan keadilan, tiada dengan zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Di antara tanda kata kita ikhlas ialah kita berlaku adil kepada semua orang. Firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah menanggung akan kamu oleh benci akan kaum kafir kepada kamu itu atas bahawa kamu tidak berlaku adil kepada mereka itu. Tuhan kata apa? Yang kata berlaku adil ni walaupun ke atas musuh. Jangan kerana dia musuh kita, dia buat betul pun kita kata tak betul, kita tidak berlaku adil. Yang kata orang yang berlaku adil tu apa dia? Walaupun kepada musuh dia kena berlaku adil.
Dia dengan kawan tu bermusuh, tapi kalau kawan tu buat baik, dia wajib kena kata baik. Dan kita hari ni, kalau dah kita tak berkenan, kalau dah kita tak suka, kalau dah kita menganggap dia musuh kita, dia buat 1000 kebaikan pun kita nafikan. Kita tidak berlaku adil dengan dia. Hak baik kena kata baik, hak tak baik tak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Maka janganlah menanggung akan kamu oleh benci kepada satu kaum, sama ada mereka kafir ataupun tidak, atas bahawa tidak kamu berlaku adil kepada mereka, dengan sebab seteru mereka itu akan kamu. Jangan kerana kita anggap dia musuh kita, dia buat baik pun kita nafikan, kita deny kebaikan yang dia buat. Jangan begitu, Tuhan kata. Ya'dilu, Tuhan kata, maka berlaku adillah olehmu, tak kira sama ada dia seteru ataupun dia kekasih kamu. Dia geng kita ke, tak ke, kalau dia buat baik, kita kena kata baik. Walaupun dia kawan baik kita, satu geng dengan kita, kalau dia buat tak betul, kita kata tak betul. Walaupun dia musuh, tak satu geng dengan kita, kalau dia buat baik, kita kena kata baik. Itu yang Islam suruh. Susahlah benda ni, susah tuan-tuan. Pasal apa? Kita bila dah kata musuh ni, tak ada elok. Tak ada elok. Pasal apa? Pasal tak berkenan. Bila tak berkenan ni, tak usah siapa mai kata apa hak elok, bagi kita dia ni tak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kihlah hak Datuk. Kita tengok berita duk tunjuk, suara abang duk tunjuk. Walaupun mereka menceroboh masuk negeri kita, mereka menceroboh masuk negeri kita. Negeri kita, negeri merdeka yang berdaulat. Mereka ceroboh masuk dengan senjata. Lepas tu my claim kata hak mereka. Lepas tu isytiharkan pula mereka tu berjihad, dan kalau mereka mati-mati syahid. Dapat kat mereka pasukan keselamatan. Bukan setakat dia bunuh, dia buat macam mana peristiwa di dalam perang Uhud. Disembelih, kata beritanya begitu. Dipotong tangan, dikorek biji mata keluar dan sebagainya. Walaupun begitu, mereka buat. Tuan tengok apa pihak kita balas balik dekat mereka. Mayat mereka disempurnakan mengikut cara Islam. OCPD sendiri arahkan anak-anak buah dia, urus mayat mereka ni, mandi, kapan, semayang, dan ditanamkan dengan cara yang terhormat. Ini yang agama doa abang ni. Kalau ikut marah kita, hang menceroboh main negeri kami, hang pi buat macam tu dekat rakyat negeri kami, hang pi buat macam tu dekat pasukan keselamatan kami, macam tu punya hang buat. Patutkah kami pergi buat balik dekat hang macam ni? Patutnya biar hang mati macam bangkai. Kalau ikut hati nak buat macam tu. No, Islam kata apa? Walaupun dia musuh, i'dilu, berlaku adillah kepada dia. Dia orang Islam, dia ada hak dia untuk diuruskan kematian dia secara Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Huwa aqrabu littaqwa. Maka berbuat adil, berbuat baik itu terlebih hampir kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis Nabi kata apa? Nabi kata la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Nabi SAW kata tidak dicabut rasa belas kesian dalam hati seseorang, melainkan kalau dicabut bermakna orang itu orang jahat betul. Orang yang dalam hati dia tidak ada rahmah. Rahmah ni belas kesian. Orang yang dalam hati dia tak ada rasa belas, tak ada rasa kesian kepada orang. Yang ada dalam hati dia apa? Jahat. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan hasad, penuh dengan dengki. Orang yang dalam hatinya penuh dengan benda-benda tak elok ini, Nabi kata apa? Illa syaqi. Ini memang jahat. Sebab rahmah itu ada dalam hati setiap orang. Sehingga dalam hadis lain Nabi kata apa?
Ibu burung pun Allah letakkan rahmah dalam hati dia. Ibu burung ketika dia kelaparan, anak dia kelaparan, dia tak pernah pijak anak dia. Ini ibu burung. Pasal apa? Ibu burung tidak pijak anak burung walaupun dia dalam kelaparan. Nabi kata kerana ada rahmah di dalam hati burung itu. Manusia bila dia gamak buat benda jahat, bermakna tidak ada rahmah, tidak ada belas kesian dalam hati dia, bermakna dia ni syaqi, dia ni jahat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat Anas radhiyallahu an. Kata dia, kana ghulam Yahudi yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas kata apa? Satu budak Yahudi ni cerita buat jahat. Ayat yang akan datang akan cerita Yahudi buat jahat ke Nabi ni. Satu budak Yahudi, tapi dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Yahudi, tetapi dia jadi khadam Nabi. Bapa Yahudi, mak Yahudi, keturunan Yahudi, duduk dalam kampung Yahudi. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kalau dia nak bagi hidayah, dia tak kira hang asal bangsa apa, keturunan apa, hang dia tak kira. Allah Subhanahu wa taala kalau dia pilih satu orang untuk dapat anugerah hidayah dia bagi. Ghulam Yahudi, budak Yahudi ni, dia ni yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, kata dalam hadis tu dia ni jatuh sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Nabi pergi ziarah dia. Nabi ni yang kata Nabi ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak ada dendam, dia tak ada sakit hati, dia tak ada marah, dia tak ada ingat nak buat khianat ke orang. Ni yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang habaq kat dia, budak Yahudi ni hak duk mai tolong bantu apa ni sakit. Nabi pergi ziarah dia. Faqa'ada 'inda ra'sih. Nabi pergi duduk sebelah kepala dia. Dia duk tidur sakit, Nabi pergi duduk sebelah kepala dia. Faqala lahu, Nabi kata ke dia, aslim. Nabi bisik kat dia, Nabi kata aslim, masuk Islam. Nabi kata kat dia. Tuan-tuan, last minute. Kalau dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, syurga duk tunggu. Syurga duk tunggu kat dia. Nabi ni sayang dia dekat orang ni, sayang dia dekat orang sampai macam tu, sampai ke tahap tu, sampai dah very last minute, dalam keadaan saat-saat waktu-waktu kecederaan ni, Nabi nak try dia punya best untuk nak selamatkan dia ni daripada mati kafir. Nabi duduk sebelah kepala dia, Nabi kata aslim. Nabi kata dia masuk Islam. Pasal sayang tu Nabi suruh. Fanazara ila abihi wa huwa indah. Bila Nabi kata lagu tu, dia mata dia tengok dekat bapak dia, ada sebelah. Nabi duduk balik ni, pak duduk balik ni. Bila Nabi bisik dekat dia aslim, Nabi kata masuk Islam, mata dia beralih tengok pak dia. Bapa, orang yang bertanggungjawab bela dia, orang yang bertanggungjawab cari nafkah untuk nak bagi hidup pada dia, orang yang bertanggungjawab supply makan minum dia, orang yang tumpah kasih sayang pada dia, ni dia nak kena bagi respect. Dia beralih dekat bapak dia. Fa nazara ila abih, beralih tengok ke pak dia. Wa huwa indah, bapak dia tepi. Faqala, bapak dia kata ke dia, ati'
Abul Qasim. Walaupun dia Yahudi. Dia kata dekat anak dia apa? Ati' Abul Qasim. Taatlah, ikutlah apa yang Abul Qasim kata. Maknanya pak dia bagi dekat dia clearance. Bapak dia kata ikutlah. Nabi seorang masuk Islam. Ati' Abul Qasim. Taatlah apa yang dikehendaki, apa yang disuruh. Maksudnya masuklah Islam. Fa aslama. Maka dia pun terus mengucap masuk Islam. Hati ni duk terbuku nak masuk Islam ni lama dah, tapi nak langkah mak pak ni tak lepas. Fa aslama, maka masuk Islam budak ni. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar daripada rumah dia, wa huwa yaqul, sambil Nabi duk sebut, Nabi kata alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Alhamdulillah, Tuhan yang telah melepaskan dia daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan sifat pengasih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, sambung ayat tadi, firman Allah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah olehmu akan Allah pada suruh dan tegahnya. Yang kata takut Allah ni apa dia? Hak Tuhan suruh buat, hak Tuhan tak bagi jangan buat. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mengetahui dengan barang yang kamu berbuat amal. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ni, kita buat apapun, di mana pun, bila pun, Allah tahu. Benda tu baru terlintas dalam hati, Allah tahu. Duk ingat dalam hati, Allah tahu. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala tak boleh buat suruh apapun daripada pengetahuan, daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara itu baik ataupun jahat, membalas Allah akan kamu dengannya. Kita buat baik, Allah balas pahala. Kita buat jahat, ditulis dosa. Berikutnya dia kata perjanjian Allah dengan orang mukmin dan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sudah buat janji dengan orang mukmin, dengan orang kafir. Firman Allah, wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihah. Telah memberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala mereka yang beriman dan mereka yang beramal akan amal yang saleh itu akan janji baik, iaitu lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka itu, yakni bagi orang yang beriman, ampun dan pahala yang besar, iaitu syurga. Tuan-tuan, anugerah paling besar yang Allah Subhanahu wa taala boleh bagi ke kita, anugerah paling besar apa dia? Keampunan, syurga. Itu sebab hadis bila cerita kata kita berpeluang sampai di Masjidil Haram, bila kita masuk aja dalam kawasan Masjidil Haram, mata kita tangkap dinding Kaabah. Nampak aja dinding Kaabah, disuruh kita buat apa? Berdoa. Nampak aja Kaabah, disuruh berdoa. Sahabat tanya kepada sahabat yang cerita tentang kata suruh doa ni, adakah kita disuruh angkat tangan berdoa bila nampak Kaabah? Jawab sahabat ni apa dia? Ya, Nabi SAW angkat tangan ketika nampak Kaabah dan berdoa. Doa apa yang disuruh pada masa tu? Tidak ada lain melainkan doa minta ampun. Itu aja. Terus minta yang lain. Nombor satu yang kita nak kena minta ni apa dia? Minta ampun. Pasal apa? Pasal daripada kita cukup umur, daripada kita akil balik sampai hari kita mati esok ni, dosa kita ni Allahu Akbar, tak tahu berapa banyak. Dosa dengan Allah, dosa dengan Nabi, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan isteri, dosa dengan suami, dosa dengan anak, dosa dengan jiran, dosa dengan kawan tempat kerja, dosa dengan orang Islam, dosa dengan orang yang tak kenal kita. Dia pun tak kenal kita pun, kita duk kata kat dia ni rapat. Kita pun tak pernah bersembang depan dengan dia, kita tak pernah makan setalam dengan dia, kita tak pernah pun berpeluang untuk rapat dengan dia, tapi kita punya gasak dia ni rapat.
Dosa kita dengan dia. Pasal apa? Pasal kita duk gasak dia tu, belum tentu hak kita kata tu betul. Berapa ramai daripada kalangan kita yang akhirnya ayah, yang akhirnya mak, sampai pejam mata mati dalam keadaan kecil hati ke kita. Wal'ayazubillah. Ni, ada ramai-ramai ni, semua orang ada mak, ada ayah. Berapa ramai daripada kita ni, hak mak ni sampai pejam mata mati. Hati ni kecil hati dengan kita. Hati sebab-sebab yang berbagai-bagai. Berapa ramai daripada kita ni hari ni nampak appearance bagus, nampak muka jernih, nampak beriman kepada Allah, tapi masa ayah kita mati 5 tahun lepas, dia mati dalam keadaan duk makan hati dengan kita. Kita pi peluk batu nisan dia, kita pi kaya bergulin di atas kubur dia pun tak terampun dosa kita. Maka sangat penting bagi kita ni apa dia? Minta ampun kepada Allah. Sujud sembahyang pun ingat adalah hati ni satu. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa ahli keluarga aku. Sujud sembahyang ni nombor satu. Sujud yang pertama tu mau ingat apa dia? Ya Allah, minta ampun atas dosa-dosa aku. Lepas tu hal lain tu kemudian. Nak minta sihat ke, nak minta berjaya ke, nak minta murah rezeki ke, nak minta apa ke, itu semua secondary. Dan berikutnya, hak nombor satu, minta Allah ampun dosa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala janji dalam ayat yang kita baca ni, dia kata apa? Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang yang beriman, Allah janji apa dia? Ampun dosa. Kalau betul dia beriman kepada Allah, Allah janji banyak mana pun dosa dia, Allah akan ampunkan. Dalam hadis qudsi kata apa? Kalau sekian manusia ni mai menghadap Allah, mai bertobat di depan Allah dalam keadaan membawa dosa mil'ul ardi, sepenuh muka bumi dosa dia, Allah bersedia untuk ampunkan dia. Tapi sombongnya manusia ni, dia tak minta ampun. Oh, sombong manusia ni, ya Allahu Akbar. Macam mana dia sombong dengan Allah, macam tu dia sombong dengan mak bapak dia. Tak pernah dia pergi pegang tangan mak dia, cium bagi air mata keluar ni. Tak pernah semua hidup dia sampai mati orang tua tu. Tengin satu macam ya dengan mak bapak ni. Cengih satu macam dengan mak bapak ni. Tak tahu apa hal dengan manusia ni. Punya susah, punya payah, punya tingginya pengorbanan orang tua ni, dia tak reti nak minta ampun dosa dia kepada mak dengan bapak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi orang yang beriman, kalau dia reti minta ampun, Tuhan dah duk ready tunggu. Tuhan kata apa? Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Wa ajrun azim, bahkan atas taubat dia tu aku bagi pahala yang besar. Firman Allah, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ini janji yang Allah buat dengan orang kafir. Orang kafir maksudnya apa? Orang yang bantah, yang engkar dengan Allah. Dan beri janji Allah kepada segala orang yang kafir dan dusta mereka itu dengan segala ayat kami dan hukum kami. Bermula mereka itu segala orang yang empunya neraka yang bernama jahim. Tuhan kata, kalau atas dunia hang tak mau ikut perintah aku, hang tak mau pakai ayat Quran aku, hang buang ke tepi hadis yang disebutkan oleh Nabi aku, Tuhan kata apa? Aku sediakan tempat kepada hang di sana esok. Nama tempat tu ialah neraka jahim. Wal'ayazubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita tentang dahsyatnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang bantah. Tuan dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu li ahwani ahli an-nar azaban law anna laka ma fil ardi min syai' kunta taftadi bih. Qala na'am.
Qala Allah faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min haza. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok berfirman kepada orang yang kena azab paling ringan dalam neraka. Segala bagai azab yang duk tunggu di sana tu, dia kena hak paling ringan. Kalau berdasarkan hadis Nabi, azab paling ringan ni apa dia? Hak paling ringan kepada penduduk neraka ni apa dia? Yang kena kepada Abu Talib. Abu Talib ni manusia kafir yang kena azab paling ringan di neraka. Pasal apa? Pasal mengenangkan dia jasa dia kepada Nabi sangat besar. Apa dia azab yang dikenakan kepada Abu Talib? Dalam hadis riwayat Muslim, dia beritahu, lahu na'lan wa syurakan yaghli minhuma dimaghuh. Azab yang paling ringan kena ke Abu Talib ni apa dia? Allah bagi dekat dia sepasang kasut dan diberi kepada dia tali. Na'lan wa syurakan. Bila Abu Talib saruk pakai aja kasut tu, yaghli minhuma dimaghuh, kerana sepasang kasut tu saruk pakai mendidih otak dalam kepala dia. Dan itulah Nabi kata azab paling ringan yang Allah bagi kepada penghuni neraka. Tuan-tuan, ringan apa ni? Hak teruk tak payah cerita. Hak ringan tu macam tu. Saruk-saruk tu mendidih otak ni. Dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni neraka yang kena azab paling ringan. Tuhan kata, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'." Tuhan kata dekat dia, kalau lahang ni segala kekayaan yang ada di atas muka bumi ni hak hang punya. Tuhan kata dia kena azab paling ringan. Hak kena azab paling ringan ni Tuhan tanya. Tuhan kata, katalah atas dunia ni segala kekayaan yang ada atas dunia ni hang punya. Tuhan kata, kunta taftadi bih. Sanggup tak hang bagi semua tu untuk nak lepaskan diri hang daripada azab ni? Kalau atas dunia ni semua hak dia punya. Satu orang hantar email kat saya, cerita majlis perkahwinan paling mahal dalam dunia. Dia start daripada nombor 10 sampai hak nombor 1. Dia tulis siapa tu. Hak duduk di nombor 10 tu, majlis kahwin hak dia buat bernilai 2 juta US dollar. Itu nombor 10. Nombor 1 tu saya tanya, Raja Abu Dhabi duduk nombor 2, berpuluh juta US dollar. Hak nombor 1 ni orang India, orang kaya India. Yang tu kuliah lain lah kita cerita yang tu. Nah, abang kata orang kaya ni kadang-kadang dia boleh pergi sampai macam tu. Cara-cara kita ni pun kena kahwin pun dahsyat dah tuan-tuan. Dahsyat dah. Potong baju keluarga ni, apa dia panggil? Apa? Tema. Kalau tema, apa? Dia ada pula satu. Daripada pengantin, mak pak pengantin, adik-beradik pengantin, sampailah dayang-dayang pengantin ni, satu kala. Yang tu saja pun berapa ribu tu. Kan? Masya Allah. Kata orang kita punya cerita ni, dia boleh jadi macam tu. Dia boleh tiap itu karut. Tu dah. Kan? Tapinya yang Nabi SAW bagi tahu ni, manusia ni bila kena azab Allah, azab hak paling ringan sekali kena ke dia. Tuhan tanya dia, hang mau tak lepas daripada azab ni? Baik,
kalaulah sekiranya semua kekayaan yang ada dalam dunia ni hang punya, sanggup dah hang bagi benda tu untuk nak lepas daripada azab ni? Apa jawab dia? Qala na'am. Dia kata sanggup. Apa pun dia sanggup bagi, janji bagi dia keluar daripada neraka ni. Walhal dia ni paling ringan azab yang dia kena tu. Allah kata apa? Faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza. Tuhan kata dulu masa hang hidup atas dunia, aku minta sikit aja hang buat. Taklah seberat macam ni. Aku taklah minta semua kekayaan hang suruh bagi. Aku minta sikit aja. Apa dia? Semayang sehari 5 waktu. Apa dia? Itu yang apa yang aku duk sebut dalam Quran, dalam hadis. Benda tu ringan aja kalau nak buat. Susah ke tuan-tuan nak bangkit pukul 6 sembahyang subuh? Susah ke? Ramai orang tak buat. Susah ke nak buat benda yang Tuhan suruh ni? Tuhan suruh pelihara aurat ni. Susah ke nak jaga aurat ni? Ramai orang tak buat. Susah ke atas dunia Tuhan pesan benda-benda haram ni, rasuah dan sebagainya, jangan duk makan? Susah ke untuk tidak ambil rasuah? Ramai orang ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai segala orang yang beriman, ingat olehmu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kamu dengan dijadikan kamu orang Islam. Nikmat yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita apa dia tuan-tuan? Nikmat apa? Nikmat Islam. Dia kata, itulah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia. Izhamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum. Dan ingatlah ketika mencita-cita kaum kafir Quraisy bahawa menghulur mereka itu kepada kamu akan segala tangan mereka itu supaya melanggar dan supaya membunuh kamu. Nikmat yang kedua, Allah peringatkan kepada Nabi SAW tentang nikmat apa? Nikmat Allah protect Nabi daripada tangan jahat kafir. Di sini dia ada banyak riwayat yang menceritakan kata ayat itu turun sebenarnya pasal ni. Di antaranya dia mai satu riwayat cerita tentang Nabi SAW bila balik daripada perang Zatul Riqa'. Pasukan Nabi jalan, nampak pokok yang teduh. Jabir, sahabat Nabi, kata apa? Kebiasaan kami bila nampak ada pokok rendang teduh, itu tempat Nabi rehat. Kami pergi carilah mana-mana tempat lain. Kebiasaan sahabat macam tu. Nampak hak elok, itu hak Nabi punya. Bagi Nabi duduk. Dan Nabi SAW bila duduk di bawah pokok tu, kebiasaan Nabi, pedang yang Nabi bawa baru habis perang ni, perang Zatul Riqa', Nabi akan sangkut pedang dia di mana-mana dahan, di mana-mana ranting pokok. Dan Nabi duduk di padu pokok, sandang, lelak mata, rest. Faja'a rajul minal musyrikin, mai satu kafir. Nabi tengah lena, duduk sandak ke pokok, mai dia ni. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaq bi syajarah. Pedang Nabi duk gantung di pokok. Fa akhadha sayfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhtaratah. Dia ambil pedang Nabi, dia cabut, dia letak di tengkuk Nabi. Sahabat tak ada, sahabat duduk merata. Nabi duduk seorang di bawah pokok tu. Musuh sudah masuk. Dia ambil pedang Nabi sendiri, dia ambil, dia cabut, dia buh di tengkuk Nabi. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atakhafuni? Dia letak mata pedang di tengkuk Nabi, dia tanya Nabi, hang takut tak kat aku? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi ni tuan-tuan yang kata Nabi kita ni dia tak tahu takut. Musuh pedang duk di tangan, ujung mata pedang duk di tengkuk. Musuh tanya dia, hang takut tak kat aku? Nabi jawab spontan. Nabi kata, la.
Aku tak takut sikit pun dekat hang. Qala, kata musuh ni, faman yamna'uka minni. Baik now dia kata, habaq mai dekat aku. Siapa yang boleh menghalang aku daripada pancung tengkok hang ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Nabi jawab, kata Allah. Bila Nabi jawab Allah, terlepas pedang dia ni. Tuan-tuan, jawapan yang penuh dengan power. Power tu mai daripada mana? Daripada keyakinan Nabi yang bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut Allah. Allah kata bunyi, pedang jatuh. Ayat ni turun. Ayat ni nak cerita apa? Yang kita baca tadi, ayat ni bagi tahu, idhamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum. Ingatlah wahai Muhammad, ketika musuh mencita-citakan dan menghulurkan mereka itu akan tangan, akan pedang mereka itu supaya membunuh engkau ketika kamu sedang berehat di situ. Allah kata jatuh pedang tu. Sahabat-sahabat lari mai. Bila ada yang nampak satu orang sudah duk suap pedang di tengkok Nabi, bagi tahu sahabat-sahabat pakat mai. Masa sahabat sampai ni, musuh ni dah duduk di depan Nabi macam orang bodoh. Duduk depan Nabi. Bila ditanya Nabi, Nabi kata dia mai, dia ambil pedang aku, dia letak di tengkok aku. Dia tanya aku siapa yang boleh halang dia daripada bunuh aku. Aku jawab Allah. Dia terlepas pedang dan dia terduduk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu Nabi SAW. Keyakinan dia bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Satu pihak lagi ahli tafsir kata hadis ayat yang kita baca ni cerita pasal apa? Pasal Nabi SAW ketika perang Khaybar, berakhirnya perang Khaybar, menang Islam. Hari ni kalau tuan-tuan ada rezeki sampai di Mekah, Madinah, minta dekat travel agent yang bawa tuan-tuan tu, masa di Madinah ni, minta dia bawa pi ziarah perkampungan Yahudi. Bawa pi tengok perkampungan. Lah ni dah jadi orang Islam semua, tapi dulu dia paduk situ. Yahudi di Madinah ni besar. Dia ada beberapa macam suku. Suku yang besar ni saja Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ini suku besar. Ada lagi suku-suku kecil dan ada yang 3 suku. Ni yang cerita adalah hadis ni yang 3 suku. Apabila Nabi SAW berjaya menguasai Khaybar, kawasan perkampungan Yahudi, Islam dah pergi pegang. Mereka buat satu kambing golek, kambing bakar, sapu racun, dibagi kepada Nabi SAW. Kononnya hadiah kerana Islam berjaya menguasai Khaybar. Bila mai di depan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita baca ni, Allah protect Nabi. Macam mana? Dia hantar Jibril mai bagi tahu dekat Nabi, jangan makan itu kambing beracun. Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, himpun semua orang Yahudi yang ada di sini di depan aku. Himpun. Bila mai semua di depan Nabi SAW, Nabi tanya mereka 3 benda. Sebelum Nabi tanya, Nabi kata, fahal antum sadiqiyya anhu. Nabi kata ni, aku nak tanya hampa. Soalan yang aku nak tanya ni, adakah hampa akan bercakap benar dekat aku? Qalu na'am. Dia kata, oh tentu kami akan cakap benar. Baik, Nabi kata, siapa bapa kamu? Oh, mereka jawab, bapa kami ialah Fulan bin Fulan. Bapa maksudnya ancestor mereka yang asal. Nenek moyang asal. Nabi kata, dah, kamu bohong. Bapa kamu ialah Fulan bin Fulan. Nabi beritahu. Bila Nabi kata begitu, mereka kata apa? Sadaqta. Betul Muhammad. Hak hang kata betul. Hak kami kata dia bohong. Yang kata Yahudi ni, oh tuan-tuan,
Apa? Nabi kata fahal antum sadiqiyya anhu. Nabi ulang kali kedua. Aku nak tanya hampa lagi satu, adakah hampa boleh berjanji dekat aku hampa akan cakap benar? Qalu na'am. Dia kata tentu. Pasal apa? Dia bagi alasan. Kalau kami bohong pun hang tahu. Dia kata. Kalau kami bohong pun hang tahu macam tadi. So tak ada guna kami bohong. Cakap pandai. Ni hadis, dalam hadis kata macam tu. Nabi kata, man ahlun nar. Siapa yang akan jadi ahli neraka? Dia jawab. Dia kata ahli neraka kami. Tetapi kami masuk sat saja. Lepas tu engkau dan orang-orang kau masuk kekal dalam tu selama-lama. Weh tuan-tuan, ni mau lepas roti Mary cak 5 jari saja ya. Dia jawab tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata kami akan masuk, tapi dia kata sat saja. Lepas itu ang dengan orang nanti masuk dan selama-lama. Nabi golek kepala. Baik. Nabi kata fahal antum sadiqiyya anhu. Nak tanya lagi sekali. Soalan last. Hampa boleh berjanji kata hampa bercakap benar? Qalu na'am. Tentu. Nabi kata hal ja'altum fi hadhihi syah samman. Nabi kata adakah hampa sapu racun di kambing ini? Jawab depa ya, kami sapu. Direct jawab. Ya, kami sapu. Nabi tanya pasal apa? Apa salah aku? Adakah aku buat zalim pada hampa? Adakah aku pergi buat satu keburukan pada rumah tangga hampa, kepada keluarga hampa? Adakah aku ada pergi terambil, pergi menyamun harta benda hampa? Apa yang aku buat ke hampa? Yang hampa gamak mai duk lumuk racun nak bagi ke aku? Dia jawab apa? Dia kata kalau sekiranya hang betul-betul Nabi, Allah akan pelihara hang daripada makan. La ilaha illallah. Tapi kalau sekiranya hang betul-betulnya bukan Nabi, tapi hang mai doa abang kata Nabi, hang makan dan hang mati, lega kami hang tak ada. Dia kata. Tuan-tuan, ni yang kata Yahudi ni. Namun Allah Subhanahu wa taala pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ni cerita kata apa? Izhamma qaumun, apabila satu kaum bercadang sungguh-sungguh nak membunuh Nabi, Allah Subhanahu wa taala pelihara Nabi. Fakaffa aydiyahum ankum, maka menegah Allah akan tangan mereka itu daripada kamu. Depa tak boleh nak membinasakan Nabi. Dengan turunnya hukum syiddatul khauf di dalam perang. Ini satu lagi sebab nuzul ayat, sambungan daripada kisah sangkut pedang, mai ambil pedang nak bunuh Nabi itu. Selepas daripada itu bunyi azan, kata dalam hadis Bukhari, bunyi azan lalu Nabi bangkit dan Nabi buat sembahyang, dan sembahyang itu dibuat sembahyang khauf. Khauf ni apa dia? Sembahyang takut, sembahyang dalam perang. Nak jaga juga jemaah tu, nak jaga juga sembahyang berjemaah. Kita lah tak perang pun tak sembahyang jemaah. Kan? Tak perang pun tak sembahyang jemaah. Nabi dulu dalam perang pun sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah ni macam mana? Dia ada perbahasan dia. Secara ringkasnya apa dia? Kalau sembahyang asar 4 rakaat, Nabi SAW jadi imam 4 rakaat. Makmum hak ikut ni, grup hak mula sembahyang 2 rakaat, rakaat 1, rakaat kedua. Lepas tu depa keluar masuk grup yang kedua, sembahyang rakaat ketiga dengan rakaat keempat. Imam sembahyang berapa rakaat? 4. Makmum sembahyang 2 sahaja. Satu grup sembahyang 2 yang mula, satu grup sembahyang 2 yang kedua. Itu dia panggil salat di dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan bersangatan takut, dia kata. Maka sembahyang Nabi SAW satu dengan satu firqah, satu puak 2 rakaat dan satu puak lagi jaga seteru. Maka jadi terhentilah cita-cita kaum kafir hendak melanggar dan membunuh Nabi SAW. Firman Allah, wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan takutlah olehmu akan Allah dengan memelihara segala perintah dan tegahan Allah, dan atas Allah Ta'ala hendaklah kamu bertawakal dan bergantung, wahai orang-orang yang beriman. Jangan bergantung kepada kemegahan dan kepandaian serta kekayaan. Dia kata kita, Allah aja yang boleh tolong kita. Duit banyak pun tak guna, kita apa pun tak guna kalau Allah tak tolong kita. Kalau Allah nak tolong kita, kita tak ada duit pun Allah selamatkan kita.
daripada malapetaka. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni dia masuk perjanjian dengan Yahudi. Lepas ni dia nak mai pula cerita perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala buat dengan Yahudi. Tadi perjanjian dengan orang beriman, lepas itu perjanjian dengan orang kafir. Yang ni pula khusus untuk Yahudi. Ada satu perjanjian yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ingat balik cerita tentang Abu Lubabah. Tuan-tuan pernah dengar nama Abu Lubabah? Cerita Abu Lubabah. Kalau hari ini kita sampai di Masjid Nabawi, dia ada satu kawasan yang menjadi rebutan semua orang. Dia panggil kawasan Raudah. Kawasan Raudah tu salah satu pilar dia, tiang di kawasan Raudah tu, salah satu tiang tu dia panggil tiang ataupun ustuana dalam bahasa Arab. Ustuana Abu Lubabah dia panggil. Tiang Abu Lubabah. Dia ada tiang Mukhallaqah. Dia ada macam-macam nama tiang di situ. Satu tiang Abu Lubabah. Abu Lubabah ni sahabat Nabi yang menjadi kepercayaan orang Yahudi. Dia orang Ansar tapi orang Yahudi percaya dia. Bila Nabi buat perjanjian dengan Yahudi, ni yang kita nak baca esok ni. Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Isi perjanjian dia apa dia? Kalau sekiranya Madinah diserang, Yahudi pun kena bersama dengan orang Islam yang ada di Madinah mempertahankan Madinah. Mereka setuju. Tapi bila berlaku perang Khandaq, musyrikin Mekah mai serang, mereka ni sudah belot. Mereka pergi tolong musyrikin Mekah nak melingkupkan Islam, nak melingkupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat ni, Allah hantar Jibril mai beritahu dekat Nabi, wahai Muhammad, mereka ni sudah belot. Maka Nabi SAW siap pasukan tentera pergi kepung mereka. Kepung mereka ni, yang belot ni. Bila kena kepung sehari tak apa, 2 hari tak apa, 3 hari susah. Mereka nak keluar tak boleh, macam curfew kawasan mereka ni. Sebarang hubungan, apa muamalat, ekonomi, jual beli apa pun tak ada. Mereka dikepung. Macam mana Puak Sulu kena kepung tu. Bila dia kena kepung, dia susah. Bila dia susah ni, mereka pun angkat bendera putih. Mereka kata apa? Mereka kata, okey, kami nak berbincang. Kami nak berbincang. Yang tak mau berbincang ni Kiram ni aja. Yahudi nak berbincang. Tetapi mereka pilih orang. Mereka kata, kami nak wakil daripada pihak Nabi, Abu Lubabah. Dia ni. Sebab orang Yahudi respect dia. Dia memang orang bagus, Abu Lubabah. Respect dia. Dia pun main. Jumpa, mereka bawa dia pergi tengok ni orang perempuan, budak-budak. Bila kena boykot, bila kena kepung, susahlah. Menangis perempuan dengan budak-budak ni, dia dah jatuh kesian. Tapi dia ingat balik, dia kata, hampa memang patut kena macam ni. Pasal apa? Pasal hampa kianati Allah dan Rasul. Hampa patut kena macam ni. Mula dia dah kesian dah. Lepas tu dia ingat balik, memang hampa yang cari pasal. Memang hampa patut kena macam ni. Okeylah. Ketua kepada Yahudi nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia kata apa? Dia kata okey, now kami minta satu. Kami nak berdamai. Cuma nak tanya hang, kalaulah kami berdamai, apa akan jadi dekat kami? Abu Lubabah ni memandai-mandai lebih daripada Nabi. Sebelum Nabi abang apa, dia pergi abang. Dia kata hampa nak berdamai bagus, tapi dia kata dia buat tangan dia. Dia buat begitu. Maksudnya apa? Hampa akan mati ya. Nabi kah kata begitu? Dah. Siapa yang kata begitu? Dia yang pergi kata begitu. Kerana dia buat begitu tu, dia mengkhianati Allah dan Rasul. Sebab itu bukan yang Allah suruh buat dan bukan itu yang Nabi nak buat. Dia terlebih. Sebab kita tuan-tuan jangan terlebih. Bila terlebih ni kadang-kadang kita duk ikut satu ustaz. Ustaz tu okey, kita yang anak murid ni terlebih. Ini hadut jadi dalam masyarakat kita hari ni. Ustaz tu okey, anak murid ni terlebih. Terlebih ni anak buat jahanam ni. Apa yang dia buat? Allah bagi tahu dekat Nabi, turun wahyu, Nabi sudah tahu apa Abu Lubabah sudah pergi buat macam ni. Dia lepas tu rasa bersalah. Dia balik mai ke Madinah dalam keadaan rasa bersalah. Dia suruh bini dia pergi ikat dia, rantai dia dengan besi di tiang di Masjid Nabawi tu. Sempena tu, tiang tu sampai hari ni dinamakan Ustuana
Abu Lubabah. Cerita dia panjang lagi, tapi tak boleh. Pasal apa? 9.5 dah. Jadi kalau sekiranya panjang umur, sihat, dengan suara bodoh korang, dan apatah lagi kalau pilihan raya. Kuliah kita tak ada, insya-Allah jumpa selepas selesai semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.